Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahzar Ikhwan bin Muhammad Syahril dengan nombor matriks 201782. Saya merupakan pelajar dari Bachelor Pendidikan Sains Rumah Tangga. Jadi tujuan saya pada hari ini adalah untuk membentangkan projek dan refleksi kendiri PALS sepanjang saya melakukan pengalaman awal sekolah di SMK Bukit Rokan. Jadi sekolah yang saya pilih untuk saya menjalankan PALS iaitu pengalaman awal di sekolah iaitu SMK Bukit Rokan, di mana lokasi sekolah ini berada di wilayah Felda Bukit Rokan iaitu berada di Pekan Gema Aceh Negeri Sembilan. Jadi jika ingin menuju ke sekolah ini boleh menuju daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan yang berada di Seremban dengan jarak 90 km daripada SMK Bukit Rokan. Manakala jika daripada arah selatan ataupun daripada arah Johor dan Melaka, boleh juga untuk menuju ke SMK Bukit Rokan daripada Pejabat Pendidikan Daerah Tampin dengan jarak 40 km. Okey, kita terus kepada sejarah SMK Bukit Rokan, di mana sekolah ini ditubuhkan pada 4/1/1980, di mana penubuhan sekolah ini bertujuan untuk menampung pelajar dari tanah rancangan Felda iaitu daripada Felda Bukit Rokan dan juga Felda Bukit Rokan Utara. Hal ini kerana pada tahun 1980 pelajar-pelajar daripada tanah rancangan Felda ini mereka tiada pengangkutan untuk menuju di sekolah di Pekan Gemencih. Jadi dengan adanya penubuhan SMK Bukit Rokan, ia dapat membantu pelajar daripada tanah rancangan Felda menuntut ilmu dan mereka mendapat pengetahuan yang sama seperti pelajar-pelajar yang lain. Jadi pada peringkat awalnya, sekolah SMK Bukit Rokan ini mempunyai 2 blok bangunan yang terdiri daripada 8 bilik darjah, 2 bilik sains rumah tangga, 3 buah makmal sains, sebuah perpustakaan, stor dan juga pejabat. Selepas jangka masa 14 tahun, bilangan kaki tangan yang mengajar di sekolah SMK Bukit Rokan ini meningkat, iaitu meningkat kepada 33 orang guru dan juga kaki tangan akademik. Dan ia juga melakarkan sejarah di mana melahirkan pelajar pertama SRP pada tahun 1982, di mana seramai 139 pelajar telah menduduki peperiksaan dan seramai 91 orang pelajar telah lulus, iaitu dengan peratus 65.45. Baiklah, kita terus kepada visi dan misi sekolah bagi SMK Bukit Rokan. Jadi visi sekolah SMK Bukit Rokan iaitu pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Manakala misi sekolah bagi SMK Bukit Rokan melestarikan sistem pendidikan berkualiti untuk membangun fondasi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Baiklah, kita terus kepada infrastruktur dan bilik darjah. Sebelum itu saya akan menceritakan bahawa infrastruktur yang ada di SMK Bukit Rokan dibahagikan kepada 3, iaitu kemudahan fizikal, kemudahan humanistik dan juga kemudahan PDP. Jadi kita pergi kepada kemudahan fizikal, di mana infrastruktur yang ada di SMK Bukit Rokan terdiri daripada dewan besar, dewan kecil, kantin, tandas, kedai koperasi, blok sekolah, pejabat, tapak perhimpunan, garaj motosikal dan juga garaj kereta. Manakala untuk kemudahan humanistik ada 4 infrastrukturnya, iaitu surau, bilik rawatan, bilik kaunseling dan juga bilik disiplin. Manakala untuk kemudahan PDP, iaitu ia terdiri daripada pusat sumber, makmal sains, perpustakaan, makmal komputer,
bengkel SRT, bengkel Cashby ataupun sekarang dipanggil bengkel RBT, bengkel tanaman PVMA iaitu bengkel untuk tanaman pertanian, bilik gerakan, bilik guru, bilik darjah, gelanggang bola tampar, padang besar, padang latihan kriket, stor sukan, gelanggang sepak takraw dan bilik cetak. Ini adalah pelan dan persekitaran sekolah bagi SMK Bukit Rokan. Baiklah, kita terus kepada pemerhatian terhadap proses PDPR dalam talian. Baiklah. Aktiviti semasa pengajaran dan pembelajaran PDPR yang telah dijalankan oleh Cik Hajar Nur Faiza iaitu guru pembimbing saya, di mana aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan semasa berlakunya PDPR iaitu taklimat kerja khusus bagi tingkatan 4, tingkatan 5, penerangan amali memasak tingkatan 4, latihan menjawab kertas soalan peperiksaan, sesi soal jawab berkaitan kerja khusus dan topik yang diajar dan dipelajari antara guru dan pelajar, dan menonton video masakan bertemakan hasil berjirin bagi kerja khusus tingkatan 4. Jadi daripada senarai aktiviti ini, saya boleh menceritakan apakah kekuatan dan kelemahan aktiviti yang dijalankan, di mana daripada segi kekuatan, guru menyampaikan pengetahuan, maklumat dan fakta yang tepat melalui PDP secara kuliah, di mana segala penyampaian yang telah dia berikan adalah tepat dan boleh diterima oleh pelajarnya. Tetapi dari segi kelemahan, guru tidak mempelbagaikan aktiviti-aktiviti yang menarik, di mana ia boleh menggalakkan pelajar untuk turut aktif semasa PDP berlangsung ataupun semasa PDPR berlangsung. Sebagai contohnya, cikgu boleh menjalankan permainan di dalam kelas bagi menggalakkan pelajar aktif di dalam kelas. Tetapi Cik Hajar Nur Faiza dia tidak menjalankan aktiviti-aktiviti tersebut yang saya katakan tadi untuk menggalakkan pelajar aktif semasa berlangsungnya PDPR itu. Okey, kita terus kepada alat bantu mengajar. Jadi alat bantu mengajar yang digunakan oleh guru pembimbing saya iaitu Google Meet, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, YouTube dan juga WhatsApp. Jadi dari segi kekuatan, guru dapat menggunakan alat bantu mengajar dengan baik bagi menyampaikan ilmu kepada pelajar secara langsung walaupun tidak bersemuka. Kerana pada waktu sekarang ni pembelajaran dan pengajaran berlangsung daripada rumah, di mana tidak pelajar dan guru tidak mengalami aktiviti PDP secara bersemuka, tetapi dijalankan secara dalam talian. Akan tetapi dari segi kelemahannya, guru tidak memaksimumkan penggunaan alat bantu mengajar yang ada pada perisian komputer ataupun pada aplikasi dalam telefon pintar bagi menarik minat pelajar untuk memberi tumpuan dalam kelas. Sebab guru pembimbing ini dia hanya menggunakan sebahagian alat-alat bantu mengajar, tetapi ada lagi pelbagai alat-alat bantu mengajar yang boleh menarik minat pelajar untuk menjadi lebih fokus di dalam kelas. Sebagai contohnya, aplikasi ataupun perisian seperti Kahoot ataupun seperti Google, Microsoft Teams, di mana ia mempunyai aktiviti-aktiviti yang menarik bagi menggalakkan pelajar itu bermotivasi dan meningkatkan tumpuan mereka di dalam kelas. Baiklah, kita pergi kepada bahan bantu mengajar, di mana Cik Hajar Nur Faiza menggunakan dua bahan bantu mengajar iaitu terdiri daripada bukan elektronik dan juga elektronik.
Jika bahan yang bukan elektronik, dia menggunakan buku teks sebagai rujukan dia untuk mengajar kepada pelajar-pelajar. Manakala untuk bahan bantu mengajar yang elektronik seperti telefon pintar dan komputer riba, di mana ia memang diperlukan dalam sesi PDPR bersama dengan pelajar untuk memberi pengetahuan dan maklumat yang penting untuk meningkatkan akademik pelajar. Jadi dari segi kekuatannya, guru dapat menggunakan bahan bantu mengajar dengan baik dalam PDPR secara dalam talian. Seperti yang saya katakan tadi, guru menggunakan telefon pintar dan juga komputer riba dengan baik untuk mengajar kepada pelajar-pelajar secara dalam talian. Tetapi ada juga kelemahannya, iaitu guru tidak dapat menjalankan kelas secara langsung bersama pelajar sekiranya bahan bantu mengajar seperti komputer riba dan telefon pintar berlaku kerosakan atau talian internet tidak stabil untuk digunakan. Jadi jika berlakunya kerosakan ataupun kemalangan yang berlaku pada bahan bantu mengajar itu, jadi pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran di rumah tidak dapat dilaksanakan secara langsung bersama dengan pelajar-pelajar. Okey, untuk amalan pedagogi, antara amalan yang diamalkan oleh Cik Hajar dan Faizah iaitu pengetahuan persediaan pengajaran, kemahiran pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan projek. Jadi dari segi kekuatannya, guru dapat menggunakan amalan pedagogi itu dengan baik dalam membantu meningkatkan prestasi akademik pelajar. Tetapi dia punya kelemahannya iaitu proses berfikir pelajar terhadap permasalahan tidak dapat diperkembangkan. Sebab apa? Sebab Cik Hajah Nur Faizah hanya menumpukan amalan pedagogi terhadap akademik semata-mata, iaitu terhadap peperiksaan yang akan dihadapi oleh pelajar. Tetapi dia tidak ke arah kepada permasalahan-permasalahan yang lain yang dapat membantu memperkembangkan lagi proses berfikir pelajar. Okey, yang seterusnya iaitu penyediaan rancangan pengajaran, di mana sebelum berlangsungnya PDPR, Cik Hajar dan Faizah akan menyediakan rancangan pengajaran melalui website KPM iaitu PDPC, di mana dia punya kekuatannya penyediaan PDPC ini dapat menyediakan rancangan pengajaran yang tersusun, sistematik dan mudah untuk difahami. Selain itu, risiko kehilangan bagi rancangan pengajaran adalah rendah kerana ia disimpan di dalam data. Kerana kalau rancangan pengajaran yang berbentuk hard copy, kebarangkalian untuk hilang itu adalah tinggi. Tetapi dia punya kelemahannya adalah boleh berlaku kelambatan untuk mengisi rancangan pengajaran sekiranya berlaku kesilapan dalam sistem. Sebagai contohnya, jika sistem PDPC itu mengalami downgrade, jadi guru-guru tidak dapat nak mengisi di dalam PDPC untuk menyediakan rancangan pengajaran sebelum berlangsungnya PDPR. Okey, seterusnya adalah pelaksanaan KEBAT. Jadi antara pelaksanaan KEBAT yang diguna pakai Cik Hajar Nur Faizah iaitu konstruktivisme, kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek. Jadi dia punya kekuatannya adalah guru dapat menggunakan strategi yang berkesan seperti konstruktivisme, kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek bagi meningkatkan akademik pelajar. Tetapi dari segi kelemahannya, perkembangan kemahiran berfikir aras tinggi pelajar tidak dapat dicapai kepada penyelesaian permasalahan yang berlaku. Kerana sebelum ini saya pernah katakan di mana pengajaran dan pembelajaran yang diamalkan oleh Cik Hajar dan Faizah berpaksikan kepada akademik, iaitu berpaksikan kepada peperiksaan semata-mata. Okey, sekarang kita terus kepada refleksi terhadap budaya sekolah dan juga budaya kerja.
Okey, untuk aktiviti kurikulum yang disertai, sebenarnya aktiviti kurikulum bagi SMK Bukit Rokan untuk tempoh PDPR sudah tamat kerana aktiviti kurikulum yang dijalankan dalam sesi PDPR hanya dijalankan selama 5 minggu sahaja. Tetapi saya mengambil laporan aktiviti kurikulum yang dijalankan sebelum ini semasa PDPR. Itu aktiviti yang saya ambil berdasarkan kepada unit beruniform pengangkap. Jadi aktiviti yang berlangsung pada 16 Jun 2021 iaitu aktiviti cara mencari arah tanpa menggunakan alatan kompas yang mana ia bertemakan alam sekitar. Jadi daripada segi kekuatan aktiviti ini iaitu pelajar-pelajar memperolehi ilmu asas kehidupan yang mana ilmu ini telah lama dilupai oleh semua orang. Selain itu ia dapat mengisi masa lapang yang berfaedah kepada pelajar di samping dapat meningkatkan kreativiti pelajar dalam menyunting video pendek yang menarik. Tetapi ia ada kelemahan juga kerana kebanyakan pelajar iaitu mereka ni adalah pelajar luar bandar tidak berminat untuk menyunting video kerana mereka tidak mempunyai bakat dalam merakam dan juga dalam menyunting video. Okey, untuk proses pengendalian aktiviti ini, pengendalian aktiviti ini memang tersusun di mana sebelum berlangsungnya aktiviti tersebut, arahan akan diberikan kepada pelajar-pelajar mengikut kelas di mana arahan-arahan akan diberikan oleh guru kelas kepada setiap pelajar di dalam kelas. Kemudian arahan tersebut akan diterjemahkan oleh pelajar, akan dibaca oleh pelajar untuk mereka memahami apakah tugasan-tugasan yang mereka perlukan. Jadi arahan itu merangkumi kepada bahan dan juga cara-cara untuk mencari arah tanpa menggunakan kompas. Jadi setelah mereka telah membuat aktiviti-aktiviti dengan merakam video, mereka akan menyunting video dan setelah selesai akan dihantar kepada guru kelas masing-masing untuk dinilai. Jadi bagi 3 video terbaik bagi setiap kelas akan dinilai dan bagi 3 video terbaik akan diberikan hadiah. Jadi kepentingan kurikulum dalam kerjaya perguruan iaitu pertama dapat meningkatkan kemahiran insaniah pelajar di mana dengan aktiviti kurikulum ini dapat membantu pelajar meningkatkan kemahiran komunikasi pelajar itu dan kemahiran-kemahiran yang lain di mana yang di luar dalam mata pelajaran di dalam kelas. Jadi ia tidak memberi beban kepada pelajar untuk memahami sesuatu perkara yang mereka belajar melalui aktiviti kurikulum. Yang kedua iaitu memupuk sifat kepimpinan dalam diri setiap pelajar di mana setiap aktiviti yang mereka mengikuti, mereka pasti akan mendapat jawatan-jawatan yang mereka perlu galaskan di mana jawatan-jawatan tersebut akan menjadikan diri mereka menjadi seorang yang bertanggungjawab, berdisiplin dan menepati masa dan berdedikasi dalam menjalankan sesuatu tugas. Jadi dengan adanya aktiviti kurikulum ini, ia dapat memupuk sifat kepimpinan yang ada pada setiap pelajar. Yang ketiga iaitu dapat mencukil bakat pelajar yang kreatif dan inovatif di mana ada juga sebilangan aktiviti kurikulum seperti sebelum ini saya ceritakan tentang cara mencari arah tanpa menggunakan kompas dengan membuat rakaman video dan menyunting video. Jadi akan mencukil bakat pelajar-pelajar yang kreatif dalam bidang rakaman dan juga suntingan video dan ia dapat mencukil dan mencari bakat seseorang pelajar tersebut untuk mereka mengejar cita-cita mereka itu. Untuk yang keempat iaitu memupuk sifat kerjasama dan toleransi dalam kumpulan kerja. Jadi melalui aktiviti kurikulum, tugasan-tugasan berbentuk kumpulan sememangnya sering dilaksanakan. Sebab apa? Sebab kita nak pupuk sifat kerjasama dan toleransi dalam kumpulan
supaya mereka dapat hidup dalam kerja berpasukan sehinggalah mereka dah bergelar dewasa dan berkejaya, kerana dalam tempoh kejaya tersebut pun akan bekerja dalam berkumpulan. Manakala iaitu mendisiplinkan pelajar terhadap masa dan peraturan. Seperti yang saya katakan tadi, memupuk sifat kepimpinan terhadap pelajar, ia juga dapat memberi sifat disiplin kepada pelajar itu supaya menjadi seorang yang bersasiah tinggi dan menepati masa serta peraturan yang ada yang termaktub dalam sekolah. Dan akhir sekali iaitu mendedahkan pelajar kepada pengalaman mentadbir sesebuah kelab, persatuan dan uniform serta program yang dianjurkan. Jadi rumusan daripada pengalaman awal sekolah saya lakukan di SMK Bukit Rokan, di mana pengalaman awal sekolah ini memberi peluang kepada saya mendapatkan ilmu dan pengalaman berkaitan dengan pendidikan. Jadi cadangan untuk penambahbaikan pada masa akan datang iaitu mempelbagaikan aktiviti yang menarik di dalam kelas supaya pelajar-pelajar dapat meningkatkan tumpuan mereka dalam pelajaran kerana mereka tertarik terhadap aktiviti-aktiviti yang berlangsung dalam kelas. Yang kedua iaitu memaksimumkan penggunaan ABM dan BBM dalam PDP sebab banyak alatan bahan mengajar dan bahan bantu mengajar yang ada pada perisian komputer ataupun pada aplikasi telefon pintar. Selain dua gadget tersebut, bermacam-macam alatan-alatan atau bahan-bahan yang boleh kita gunakan untuk kita menarik minat pelajar untuk mereka turut serta aktif di dalam kelas. Yang ketiga iaitu melaksanakan kebat yang mengandungi unsur menyelesaikan masalah. Bukan sahaja melaksanakan kebat yang berteraskan kepada akademik dan peperiksaan semata-mata, tetapi ia juga mengandungi unsur-unsur yang berkaitan dengan isu semasa yang mana banyak permasalahan yang berlaku yang mereka boleh fikir bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Dan untuk cadangan sulam pula, pihak sekolah boleh mengadakan program webinar bersama kelab BPSRT dan BPSRT UPM bagi pelajar-pelajar yang mengambil mata pelajaran SRT untuk mereka menambahkan lagi pengetahuan mereka terhadap bidang sains rumah tangga. Manakala boleh juga untuk mengikuti program First Responder Life Support bersama APM iaitu Angkatan Pertahanan Malaysia untuk mereka memahami dan menghayati bagaimana cara untuk memberi pertolongan cemas kepada mangsa. Dan yang ketiga iaitu program kesihatan pergigian bersama klinik kesihatan Gemencih untuk memberi kesedaran kepada komuniti dan juga kepada pelajar-pelajar akan kesihatan gigi. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.